untuk topik kita pada kali ini, kita akan membincangkan mengenai adjective. Okey, pertama sekali, apa itu adjective? Nah, adjective adalah kata yang menerangkan mengenai kata nama. Okey, selalunya pada lazimnya di antara perkataan-perkataan yang menerangkan mengenai kata nama ataupun kita gelarkan juga sebagai kata sifat yang selalu kita gunakan termasuklah smart ataupun bijak, tall, tinggi, big, besar, fast, laju, beautiful, cantik. Now, cuba lihat contoh di bawah. The smart student answered the hard question correctly. Pelajar yang cerdik itu menjawab soalan yang susah itu dengan betul. Okay. Contoh kedua. The old man walked slowly along the busy street. Orang tua itu berjalan dengan perlahan melalui jalan yang sibuk itu. Okey, untuk perkataan yang berwarna pink ataupun merah ini adalah adjective. Okey. Dan yang berwarna biru adalah noun ataupun kata nama. Okey. So, perkataan smart ataupun cerdik merujuk kepada kata nama ini, iaitu student. Smart ini merujuk kepada student. Okey, seterusnya hard ataupun susah, sukar. Okey, perkataan ini adalah adjektif kerana ia menerangkan mengenai question. Question ini adalah salah satu kata nama. Untuk contoh yang kedua, the old man. So perkataan old ataupun tua ini merujuk kepada man. Man ini adalah kata nama. Busy street. Okay, busy bermaksud sibuk, street ini adalah jalan. So busy ini, perkataan busy ataupun sibuk ini menerangkan mengenai keadaan jalan tersebut. Okay, seterusnya kita lihat kenapa adjektif sangat penting untuk dipelajari. Nah, adjektif sangat penting kerana ia memberi impak terhadap perbualan dan penulisan. Okey, daripada segi perbualan, adjektif membuatkan perbualan kita menjadi lebih jelas. Okey, sebagai contoh, sila lihat contoh di bawah. Okey, ayat ini tanpa adjektif. That man is my father. That man is my father. Orang itu, lelaki itu adalah ayah saya. Okey. Nah, sekarang kita tambah dua perkataan adjektif di dalam ayat tersebut. That tall and handsome man is my father. That tall and handsome man is my father. Lelaki yang tinggi dan kacak itu adalah ayah saya. Jadi, sebagaimana yang kita lihat, ayat kedua, iaitu yang mempunyai adjektif, nampak ataupun kedengaran lebih jelas berbanding ayat pertama yang tidak mempunyai adjektif. Okey, seterusnya kita lihat daripada segi penulisan. Nah, dari segi penulisan, adjektif memberikan lebih impak terhadap maksud ayat. Okey. Sekarang lihat contoh pertama tanpa adjektif. I will never swim in that river again. I will never swim in that river again. Saya tidak akan berenang di dalam sungai itu lagi. Okey. Jadi apa kata kita tambahkan beberapa perkataan adjektif ke dalam ayat ini. I will never swim in that dark, muddy and deep river again. I will never swim in that dark, muddy and deep river again. Saya tidak akan berenang di dalam sungai yang gelap, berlumpur dan dalam itu lagi. Jadi sebagaimana yang anda lihat, penekanan ataupun impak ayat kedua ini adalah lebih daripada ayat pertama kerana pembaca boleh membayangkan keadaan sungai tersebut dengan bantuan perkataan-perkataan adjektif seperti dark, muddy dan juga deep. Okey, sekarang kita lihat peraturan menggunakan adjektif. Okey, bila kita nak menggunakan adjektif, kita perlu mengikut tiga peraturan ini. Pertama sekali, adjektif perlu diletakkan sebelum noun. Okey, sebagai contoh,
The rich man married a poor girl. Lelaki yang kaya itu mengahwini perempuan yang miskin. Okay, so jadi dalam ayat ni kita lihat perkataan rich ataupun kaya, ini adalah adjective. Man adalah noun. Poor adalah adjective. Girl adalah noun. Sebagaimana yang kita lihat perkataan rich berada sebelum man. Okay, dan perkataan poor berada sebelum girl. Okey, syarat kedua ataupun peraturan kedua, adjektif terletak selepas linking verb, iaitu is, are, was, were, has, have, had. Okey, sebagai contoh, the guy wearing the coat is tall. Lelaki yang memakai coat itu adalah tinggi. Nah, dalam ayat ni kita dapat lihat perkataan tall, iaitu adjektif, berada selepas linking verb is. Okey. Okey, dan yang terakhir, adjektif tidak berubah walaupun tenses berubah. Okay, sebagai contoh, Halim is a happy guy, present tense. Okay, Halim adalah seorang lelaki yang gembira. Okay, Halim was happy before he met with an accident, past tense. Alright, so Halim adalah seorang lelaki yang bahagia sebelum dia terlibat dalam kemalangan tersebut. Okey, ayat kedua ini adalah ayat past tense yang bermaksud ia telah pun berlaku. Jadi sebagaimana yang kita lihat di sini, perkataan happy bagi kedua-dua ayat tidak berubah walaupun tensesnya berubah daripada present kepada past tense. Alright. Okey, di dalam bahasa Inggeris kadang-kala kita menggunakan lebih dari satu adjektif dalam satu ayat. Tetapi perlu diingatkan bahawa adjektif perlu disusun dalam urutan yang spesifik. Jadi untuk mengetahui cara menyusun adjektif dengan betul, sila ingat akronim ini. N O S A S C O M P. Jadi untuk lebih mudah mengingat, kita boleh sebut sebagai NOSAS Comp. NOSAS Comp. Jadi apa itu NOSAS Comp? Okey, NOSAS merujuk kepada number, opinion, size, age and shape. Number merujuk kepada bilangan noun tersebut. Sebagai contoh, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Opinion merujuk kepada pendapat. Ayat yang merujuk, perkataan yang merujuk pada pendapat. Sebagai contoh, horrible, ugly, beautiful, fantastic. Okay, horrible bermaksud buruk, ugly bermaksud hodoh, beautiful bermaksud cantik, fantastic bermaksud mempersonakan. Okay, size pula merujuk pada size sesuatu. Sebagai contoh, huge, tiny, long and tall. Huge besar, tiny kecil, long panjang, tall tinggi. Age menerangkan mengenai usia sesuatu itu. Okey, ayat yang selalu perkataan yang selalu menerangkan mengenai age ini termasuklah old, new, young, ancient and antique. Old lama, new baru, young muda, ancient sangat lama, antique bermaksud antik ataupun sesuatu yang lama. Okey, shape merujuk kepada bentuk sesuatu itu. Okey, contohnya seperti circular, square and triangular. Circular bermaksud benda yang bulat, square segi 4, triangular bermaksud segi 3. Okey, COMP ataupun comp pula merujuk kepada color, origin, material and purpose. Okey, jadi color merujuk kepada warna sesuatu. Sebagai contoh, black, red, pinkish and blue. Black hitam, red merah, pinkish merah jambu, blue biru. Origin menerangkan mengenai asal usul noun tersebut. Contohnya seperti Chinese, Italian, American and African. Material menerangkan bahan yang digunakan untuk membuat noun tersebut. Sebagai contoh, wooden, leather, plastic and metallic. Wooden dibuat menggunakan kayu, leather daripada kulit, plastik dibuat menggunakan plastik dan metallic bermaksud dibuat menggunakan besi. Dan akhir sekali, P ataupun purpose menerangkan mengenai tujuan
noun itu digunakan. Sebagai contoh, fishing, cooking, sleeping and sports. Fishing memancing, cooking memasak, sleeping tidur, sport itu untuk bersukan. Okey, untuk memahami, apa kata kita buat satu latihan mudah. Alright. Pertama sekali cuba kenal pasti adjektif di dalam ayat ini, dan kemudian kita perlu susun mengikut urutan yang betul. Okey, kalau anda lihat di sini kita mempunyai kita ada tiga adjektif dalam ayat ini, iaitu rectangular, small and wooden. Okey, jadi bagaimana kita nak menyusun dengan betul? Jadi bila kita nak menyusun dengan betul, kita perlu mengingat tips tadi, nosas com. Okey, kita kena perlu ingat nosas com dan susun mengikut urutan yang telah ditetapkan. Jadi jawapan yang betul bagaimana untuk kita menyusun ayat ini akan jadi seperti ini. Okay, I found a small rectangular wooden box in my sister's room. Okay, pertama sekali kalau kita lihat di sini size, okay, nombor 3 size, rectangular iaitu adalah shape, okay, yang nombor 5, dan akhir sekali kotak ini dibuat menggunakan kayu, wooden, kayu, maksudnya nombor 8 material. Jadi ayat yang betul sekiranya anda mengikut nosas com, dia akan jadi seperti ini. I found a small rectangular wooden box in my sister's room. Saya terjumpa sebuah kotak yang kecil segi 4 dan diperbuat daripada kayu di dalam bilik kakak saya. Okey, seterusnya cuba buat latihan ini. Okey, kenal pasti adjektif dalam ayat ini dan susun mengikut urutan yang betul. Jadi bolehkah anda kenal pasti ada berapa adjektif dalam ayat? My classmate give me 10 small orange Chinese slimming pills. Okay, alright. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita ada 5 adjektif di dalam ayat ini. Jadi sila gunakan nosas com untuk menyusun adjektif tersebut dalam urutan yang betul. Okey, sekiranya anda menjawab dengan betul, susunan yang betul adalah seperti berikut. Okey, so ayat yang betul adalah my classmate give me 10 small orange Chinese sleeping pills. Okay, numbers first. Number 1 is numbers. Small is size. Okay, size nombor 3. And then we have color. Orange is color. So orange is color nombor 6. Chinese is origin, diperbuat daripada China. Chinese diperbuat daripada Chinese ataupun dibuat daripada China, adalah daripada origin nombor 7. Dan akhir sekali adalah purpose. Slimming adalah purpose. Tujuan dia adalah untuk menguruskan badan. Slimming pills bermaksud pills untuk menguruskan badan. Okey, seterusnya kita akan lihat pula perbandingan di antara comparative adjective dan superlative adjective. Nah, di dalam topik adjektif, pelajar wajib mengetahui perbezaan di antara comparative adjective dan juga superlative adjective. Now, apa itu comparative adjective? Comparative adjective merujuk kepada adjektif yang digunakan untuk membandingkan dua orang ataupun dua entiti ataupun dua benda. Okey. Sebagai contoh, Ali lebih cerdik daripada Abu. Ali is smarter than Abu. Okey. Manakala superlative adjective digunakan untuk menunjukkan nilai tertinggi dan terendah di dalam sesuatu. Sebagai contoh, Abu is the fastest in the class. Abu adalah budak yang paling laju dalam kelas. Ali is the tallest student in the school. Ali adalah pelajar yang paling tinggi di dalam sekolah. Okey, itu adalah superlatif dan juga comparative adjective. Okey, sekarang kita lihat bagaimana caranya untuk kita membina ayat comparative adjective bila kita ingin membuat perbandingan. Okey, perlu diingatkan, pelajar perlu mengingat 3 peraturan
yang saya paparkan di skrin sekarang. Okey, pertama sekali adjektif dengan satu syllable. Syllable bermaksud bunyi. Okey. Jadi adjektif dengan satu bunyi sebagai contoh short ataupun smart ataupun dark. Okey. Now formula yang kita boleh gunakan adalah adjektif plus er plus than. Okey. Jadi sebagai contoh, Halim is shorter than Abu. Halim adalah lebih pendek daripada Abu. Jadi adjektif short plus er plus than. Then, T-H-A-N, bukan T-H-A-T. Alright? Okay. Okay, yang kedua, adjektif yang berakhir dengan Y. Sebagai contoh, happy, Y perlu ditukar kepada I. Alright? Okay, formula yang akan kita ikut adalah adjektif. Okay, so Y perlu ditukar kepada I plus er plus than. Sebagai contoh, the poor is happier than the rich. Orang miskin adalah lebih bahagia daripada orang kaya. So sebagaimana yang anda lihat di dalam contoh ini, adjektif happy, I-nya telah ditukar kepada Y-nya telah ditukar kepada I, kemudian ditambahkan er, kemudian kita letakkan perkataan than di hadapan. Okay, alright. Dan yang terakhir, adjektif dengan dua atau lebih syllable. Okay, adjektif dengan dua atau lebih bunyi. Sebagai contoh, boring. Alright, boring ada dua bunyi, boring. Okay, untuk adjektif dengan dua ataupun lebih syllable, kita perlu tambahkan more. More plus adjektif. Okay, tidak perlu letakkan er. Okay, dan tambahkan than di hadapan. Sebagai contoh, badminton is more boring than soccer. Badminton adalah lebih membosankan daripada bola sepak. Okey, kita bergerak ke bagaimana untuk membina ayat superlatif adjektif. Alright. Okey, untuk adjektif dengan satu syllable. Okey, sebelum itu saya ingatkan kembali. Alright, perbandingan antara kedua-dua ni. Komparatif kita gunakan untuk membandingkan. Sebagaimana yang kita buat tadi. Manakala superlatif adjektif pula kita gunakan untuk menunjukkan aras tertinggi ataupun terendah dalam sesuatu perkara. Okey, sebagai contoh. Alright, kalau adjektif dengan satu syllable, sebagai contoh short. Short, okay, ataupun smart. Okay, formulanya adalah kita letakkan perkataan the plus adjective plus est. Okay, sebagai contoh, Halim is the shortest boy in the class. Halim is the shortest boy in the class. Halim adalah lelaki yang paling rendah di dalam kelas. So dalam kelas tu memang tak ada orang lain yang lebih rendah daripada Halim. Alright. Okey, seterusnya adjektif yang berakhir dengan Y. Sebagai contoh, happy. Okey, yang ni pun kita perlu tukarkan Y. Okey, sebab happy berakhir dengan Y, Y kita perlu tukarkan kepada I. Okey, formula yang perlu diikuti adalah kita letakkan perkataan the plus adjective, Y kita tukarkan kepada I, kemudian kita tambahkan est. Okey, alright, ini adalah contoh dia. He is the happiest child in the family. He is the happiest child in the family. Dia adalah anak yang paling bahagia di dalam keluarga tersebut. Okey, sebagaimana yang anda lihat, kita perlu letakkan perkataan the kerana ia telah menjadi spesifik. Okey, so happy, Y-nya kita buang dan kita gantikan dengan I, kemudian kita tambah est. Alright. Okey, dan yang terakhir sekali, adjektif dengan dua ataupun lebih syllable. Adjektif dengan dua ataupun lebih bunyi. Sebagai contoh, boring. Okay, now untuk adjektif dengan dua ataupun lebih syllable, kita tak perlu nak tambah est, tetapi kita gantikan dengan the most. The most. Alright, so contoh, badminton is the most boring sport in the planet. Badminton is the most boring sport in the planet. Badminton adalah sukan yang paling membosankan di dalam planet. Maksudnya memang boring sungguh lah. Tak boleh nak kata apa dah. Okey, bermaksud
di dalam dunia kita ni, benda yang paling boring sekali, sukan yang paling boring sekali adalah badminton. Ini adalah pendapat lah. Okay. Okay. So sebagaimana yang kita lihat di dalam ayat ini, kita letakkan perkataan the most di hadapan. Kemudian kita letakkan adjective boring, tak perlu tambah est. Okay. Kemudian teruskan dengan objek dia. Okay. Badminton is the most boring sport in the planet. Okay, akhir sekali kita akan mempelajari mengenai irregular adjective. Jadi apa itu irregular adjective? Irregular adjective adalah adjektif yang tidak boleh ditambah dengan er semasa kita nak buat perbandingan, ataupun est, okay, semasa kita nak buat jadi superlatif, ataupun more semasa kita nak buat komparatif, dan juga most semasa superlatif. Okay. Dan selalunya irregular adjective mempunyai bentuknya sendiri. It have its own form. Okay. Jadi satu perkara yang para pelajar kena ingat, untuk irregular adjective, ia tidak mempunyai specific formula. Macam mana kita nak buat macam ni, macam mana kita nak tambah jadi macam ni. Dia tidak mempunyai specific formula. Okay. Cara yang boleh pelajar lakukan adalah dengan membuat latihan dan juga menghafal. Okay, so irregular adjective need to be memorized and practice. Kita untuk memahami ataupun untuk mahir dengan irregular adjective ni, kita perlu membuat banyak latihan dan juga kita perlu menghafal. Okay, saya bagi contoh yang pertama. Alright, so sekarang kita lihat dulu. Okay, ini adalah form yang salah ataupun bentuk yang salah. Okay, contoh. Halim is a good boy. Halim adalah seorang budak yang baik. Okay, ini ayat yang betul. Alright, so adjektif yang kita ada kat sini adalah good. Now, bila kita nak buat perbandingan, okay, Abu is gooder than Halim. Abu is gooder than Halim. Jadi ini adalah salah. Kita tak boleh nak sebut gooder. So good tak boleh tambah er. Okay, dan semasa superlatif, Aiman is the goodest in the class. Okay, perkataan goodest juga tidak wujud di dalam bahasa Inggeris. So, perkara ini make sure para pelajar ingat. Jadi, form yang betul ataupun bentuk yang betul adalah Halim is a good boy. Abu is better than Halim. Abu adalah lebih baik dari Halim. And Aiman is the best in the class. Aiman adalah yang terbaik di dalam kelas. Jadi adjektif good semasa komparatif akan jadi better, dan semasa superlatif akan jadi best. Ini adalah irregular adjective. Jadi para pelajar boleh membuat study, cuba cari dekat internet, insya-Allah ada banyak list mengenai irregular adjective. Okey, untuk mengakhiri topik kita pada kali ini, saya sediakan sedikit latihan kepada para pelajar. Alright. Okey, jadi para pelajar boleh pause video ni, okey, sekiranya memerlukan lebih banyak masa. Okey.
Okey, masa telah pun tamat, tapi sekiranya pelajar masih lagi tidak menyiapkan rajah ini, para pelajar boleh hentikan dahulu video ini. Okey, sekiranya dah siap, okey, cuba periksa jawapan anda. Okey, ini adalah jawapan anda. Okey, so untuk perkataan hot, dia akan jadi hotter, hottest. Hot, panas. Okey. Handsome, kacak, dia akan jadi more handsome than. The most handsome untuk superlatif. Okay, dark bermaksud gelap. Darker untuk comparative. Dan darkest untuk superlatif. Sweet ataupun manis, sweeter untuk comparative, sweetest untuk superlatif. Kind ataupun baik hati. Okay, so kinder untuk comparative dan kindest untuk superlatif. Okey, yang dimerahkan adalah okey, contoh untuk far, dia akan jadi further dan furthest. So untuk far, further, furthest ini adalah irregular adjective. Perkataan good, okey, kita telah belajar tadi, good, better and best. Baik, okey, ini juga adalah irregular adjective. Okey, kemudian kita ada beautiful. Okey, beautiful dia 2 syllable, dia ada 3 syllable, beautiful. Okay, 3 syllable adjective, dia akan jadi more beautiful than and the most beautiful. Beautiful maksudnya adalah cantik. Dan yang terakhir, bad. Bad ataupun buruk, bila comparative kita sebut worst, and lastly untuk superlative kita sebut sebagai worst. Sebagaimana yang kita sedia maklum, bad ini juga adalah merupakan salah satu contoh irregular adjective. Okey, saya rasa setakat itu dahulu untuk topik kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Sila share sekiranya video ini membantu anda. Terima kasih.